hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istrinya, keluarganya dan para sahabatnya, dan khusus kepada Nabi Khidir alaihi salam, dan khusus lagi kepada tuan pengarang kita ni, yaitu Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani pada Mekah, dan Syekh Abdul Qadir Ismail As-Sanawi Al-Fatani, anak saudara dia. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila kafatil anbiya wal mursalin, wa li azwajihi ummahatil mu'minin, wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hak depan ni kalau katanya Tok Guru bukan daripada pencetak, tapi daripada syarah sendiri, iaitu Syekh Abdul Qadir Ismail As-Sanawi Al-Fatani. Tu bukan daripada matba'ah lah, bukan daripada pencetak. Dia biasanya kulit kitab ni daripada pencetak depan tu. Tapi katanya Tok Guru di hadapan kulit ni ialah daripada perkataan syarah tu sendiri, iaitu Syekh Abdul Qadir Ismail As-Sanawi Al-Fatani. Kata dianya bermula ini ialah satu syarah. Bermula ini yakni lafaz-lafaz yang lagi akan datang di dalam kitab ni. Minal alfaz wal ibarah al atiyah, ialah syarhun, ialah menjadi satu syarah. Syarah bagi kita apa? Idahil murami. Baca dengan idhafat lam lah. Idahil murami. Tak nak baca idahul muram boleh. Dengan qasad lafaz idahul muram. Idahul murami. Mana idah? Idah maknanya penerangan atau penjelasan. Tu idah mana penjelasan atau penerangan. Al-murami boleh baca maram pun boleh, al-muram pun boleh, al-maram pun boleh. Tu kalau baca dengan muram, dengan dhammah ke mim, itu dengan makna al-matlub. Tu maknanya yang dituntut. Penyataan, penjelasan yang dituntut. Dah. Penjelasan atau penerangan yang dituntut. Kalau baca dengan muram, itu adalah orang panggil lebih tepatnya. Kalau baca dengan apa tadi? Dengan dhammah. Maknanya dengan makna al-muram ay al-matlub. Gitu.
Al-muram ay al-matlub. Nah, al-muram bermakna al-matlubi. Maknanya yang dituntut, mana penjelasan yang dituntut. Itu kalau kita baca dengan dhammahkan mim. Kalau baca dengan fathahkan mim, mana idahul maram. Maram boleh baca juga dengan maram, tapi dengan makna al-matlaq. Tuh al-maram ay al-matlaq, mana tuntutan. Tuh penjelasan tuntutan. Kalau tadi idhafah sifat bagi mausuf. Nah, kalau orang panggil baca dengan maram tu nak idhafah apa makna tahu? Kalau baca dengan maram jadi al-matlaq, mana tuntutan. Jadi lebih tepatnya kalau tu baca muram, idhahil muram, mana penjelasan yang dituntut. Itu lebih tepat. Jadi kitab dia asal namanya idahul muram li tahqiqi subulis salam. Itu asal kitab dia. Kitab siapa? Kitab pada Mkah lah. Tapi hak masyhurnya ialah Baquratul Amani dah. Ini pun sebenarnya kitab daripada pada Mkah juga. Idahil muram li tahqiqi subulis salam. Penjelasan yang dituntut bagi mencerakkan segala jalan-jalan keselamatan. Itu asal kitab dia. Tuh kalau gitu idahil muram ni karangnya siapa? Bagi karangan bagi al-allamati yang bersangatan alim. Macam kemarilah al-allamah tu sirah mubalaghah dah tak pada kata allamah tu li ta'kidil mubalaghah, yang bersangat-sangatan alim. Asy-syaikhi orang yang mencapai martabat lebih, Ismail Abdul Qadir Fattani, atau lebih dikenal dengan Pak Da'i Mekah. Tu Syekh Pak Da'i Mekah Al-Muhaqqiq. Tu. Kalau gitu yang bernama ni sifat bagi syarah tu, bukan sifat bagi idah dah. Syarah ni, satu syarah ni yang bernama, mana yang diletak nama Misbahul Ghulami atau Misbahul Ghulam. Pelita bagi kanak-kanak. Tu pelita bagi tu budak-budak. Nama kitab dia tu Ghulam, situ tu budak-budak dari segi agama lah. Walaupun umur kita sudah tua, nama baca budak-budak, tak mau baca kita. Budak-budak tu nisbah agama. Dan memang kita tu disuruh bersifat dengan budak-budak senantiasa dalam agama. Artinya senantiasa kita nak duduk dalam mengaji. Kalau gitu ini syarah ni yang bernama Misbahul Ghulam, pelita bagi kanak-kanak. Karangan siapa dia? Bagi muridnya, murid Allamah tadi. Bagi muridnya, murid Allamati Syekh Ismail Abdul Qadir Al-Fattani tadi. Siapa muridnya tu? Badah Abdul Qadiri Ismail As-Sanawi. Tu bukan baca Senawi ni. Kalau Senawi tu Senawi, Senawi 1, Senawi 2. As-Sanawi, baca As-Sanawi. Orang panggil Babode. Tu Babode tu embung. Orang gelar dia Babode tu embung. Beliau ni ialah cucu saudara bagi Tok Muda Raya Kok Balik Mak. Dan beliau juga ialah anak saudara bagi Pak Da'i Mekah dan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Tu jadi kerabat Tok Muda Raya lagi lah. Babode ni, Babode Tuan Guru Haji Abdul Qadir Ismail As-Sanawi Al-Fattani. Banyak juga kitab yang dia karang, setengah daripadanya syarah bagi risalah Al-Fattaniyah ilmu nahwu tu. Ilmu nahwu bagi
pak saudara dia Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, dia ada buat syarah di atas risalah Fataniyah. Tu. Ini Syekh Abdul Qadir Ismail As-Sanawi. Jadi dia ni anak saudara kepada Pak Da'i. Dah. Jadi dia dengan Syekh Ahmad tu tak ada jumpa lah. Tapi dengan Pak Da'i tu dah siap guru gapo lah. Tu. Ja'alahu Allah. Ja'alahu, menjadilah akan dia. Tu akan ini syarah lah. Nah, nafi'an, akan manfaat lil mu'minina, bagi orang-orang beriman pada Allah. Tu sebagai doa lah ni. Nah, ja'alahu, mana menjadilah akan dia yang ni oleh Allah. Ja'alahu ay ja'alahu Allahu nafi'an lil mu'minina, menjadilah akan dia ini syarah, akan manfaat. Menjadilah akan dia ini syarah oleh Allah Ta'ala, menjadi akan nafi'an, akan manfaat lil mu'minina, bagi orang mukmin, wa zukhran, dan sebagai simpanan yang atah pada kata nafi'an. Mudah-mudahan menjadilah akan dia ini syarah oleh Allah Ta'ala, zukhran, sebagai orang panggil harta simpanan, saham akhirat maknanya, liyaumiddini, bagi hari agama, yakni hari kiamat. Amin, ai istajib doa'ana ya Allah. Nah, itulah. Kemudiannya dia buat mari syair. Syair ni ialah bagi Pak Da'i Mekah sendiri. Kata dia, li ma'rifatil ilahi bilartiyabi wa takhlisil awami minaz zalami, alaika bi idahil murami wa syarhih alladhi yusamma bimisbahil ghulami. Li ma'rifatil ilahi. Li ma'rifat ini illa bagi alaika belakang lah. Tuh, bagi nak mengenalkan akan Tuhan ni, bilartiyabin, tanpa ragu-ragu, tanpa syak, zan dan waham, tanpa ragu-ragu, maknanya yakin, utuh, jazam. Wa takhlisin atah berata ma'rifati, ay wali takhlisi, dan bagi mempelicingkan al-awami, bagi segala orang-orang yang awam. Yang awam ni sabdu atas main, bukan sabdu atas waw dah. Tapi kita orang Melayu ni jadi sabdu atas waw dah tu ni. Awam. Sepatutnya awami. Gitu dah. Sabdu atas main. Tasydid atas main. Wa takhlisil awami. Nah. Dan bagi nak mempelicingkan orang-orang awam, tu minaz zalami, daripada kegelapan, alaika ay ilzam alaika, wajiblah atas engkau, biidahil murami wa syarhihi, dengan mengajikan kitab idahil muram. Nah, idahil muram inilah penjelasan yang dituntut. Dan syarahnya, syarah idahil muram. Mana syarah idahil muram? Allazi yusamma, yang bermula syarah idahil muram ni dipernamakan dia bimisbahil ghulami, dengan pelita bagi kanak-kanak. Tu. InsyaAllah lah, duk niatlah hati pun antara kitab kita nak wirid sampai mati juga ialah kitab ni. Nah, selain daripada kitab Baquratil Amani, kitab ni pun kita hotel, kita nak baca pula. Hotel baca, sapalah kita tutup usia lah. Bima'rifatil ilahi bilartiyabi. Tu hamzah yang jatuh dah. Tak ada hamzah. Hai dah. Yo, cetak dia tu itu sikit tu tu. Lahu tu. Buat dekat sikit. Lepas tu tambah hamzah bawah tu. Lima. Kalau ma'rifatil illa lahu, nak ubah saya makna apa? Dah bagi mengenalkan, melainkan dah baginya. Pening be. Nah, ma'rifatil ilahi dah. Ma'rifatil ilahi. Al-ilah lah, Tuhan lah. Tu. Tengok Arab pun mari Tuhan tak. Tak kata Allah tak. Dia tak sedut lebih warak pada tok guru lah dak tu. Tu.
Tu lagi ke orang lain ni. Nah, nak tunjuk dia lebih warak ada tok guru. Tuhan. Allah lah ustaz. Ayat juru. Tengok. Tok guru aling panggil ilah gitu, Tuhan gitu ya. Karena Tuhan tu Allah lah. Allah tu Tuhan, tak ada lain lah. Berkata Syekhuna. Berkata oleh guru kami. Siapa Syekhuna ni? Guru kami ni. Asy-Syaikhu Ismail Abdul Qadir Al-Fatani. Orang dulu dia tak terlepas lah daripada Syekhuna ni menunjuk kata bahawasanya mereka terimakan agama ni bersanad. Kata guru kami, kata sayyidi guru kami, kata Syekhuna. Itu orang lain ni tak suka lah. Dia nak qala Allah, qala Rasul. Baru kemah ayat, mahmi ayat. Tak gaget sikit pun. Berkata Syekhuna, telah berkata oleh guru kami. Siapa guru kami ni? Syekh Ismail Abdul Qadir Al-Fatani. Mana dia kata? Kata ni maqalul qaw bagi berkata. Telah selesai oleh kami mutalaah ini maudhu'. Telah selesai. Ini seolah-olah macam takris lah ni. Tu kata-kata penghargaan lah kita kata. Takriz. Tu sebagai kata-kata pengiktirafan. Biasa orang boleh tulis buku, ia pun hantar ke Tok Mufti, Tok Guru ni supaya bui kata-kata pengakuan. Buku ni bagus, molek. Ni sebagai takris lah ni. Telah selesai oleh kami mutalaah ini maudhu'. Kami selesai dah meneliti, mengamat-amati ini perbahasan maknanya. Ini maudhu', ini tepat hantaran maknanya ini tepat tulisan ni lah. Dan kami ubah. Tengok. Artinya ada lagi tak ni mula-mulanya Syekh Abdul Qadir Ismail As-Sanawi mula tulis. Lepas tu dia hantar ke tok guru dia pada MK. Pada MK pun telaah perhati tengok. Maka ada hak tak kena mana dia ubah. Dan kami ubah dan tambah dan kami tambah. Itu nak ayat kata cukup maknya Syekh pada ni. Padahalnya anak saudara ni aling ni tok guru dah ni. Ayat kata dengan pada ni tak boleh buat orang main lah, kerana dia ahli bahasa. Katanya tutup gurunya pada MK ni, apabila dia menanya soalan kepada guru dia. Siapa guru dia? Said Ali Al-Maliki. Said Ali Al-Maliki ni kalau orang lain tanya soalan, pakai jawab terus, seru jawab. Tapi kalau Syekh pada MK tanya, dia mesti beradu dulu. Bukan boleh jawab terus tak. Kenapa? Kerana soalan pada ni susah. Tu. Padahalnya Syekh Said Ali Al-Maliki ni Sayyidul Ulama fil Hijaz. Sibawaihi fi zamanih. Tu. Dia tu ialah ketua ulama pada negeri Hijaz. Dan dia tu ahli nahwu lah. Digelar sahabat Sibawai ni mana ahli nahwu. Pada zaman dia. Tu. Bahkan ada gelar balarah apa? Sakaki Awan. Itu gelar kepada Said Ali Al-Maliki. Guru kepada Syekh pada Mekah. Tapi kalau Syekh pada Mekah tanya soalan, beradu dulu. Tak boleh jawab dulu. Apa? Payuh soalan Syekh pada ni. Maka sebab tu anak murid dia pun nak syarah kitab dia, bukan main berjuruh nah. Sudah pakai cetak terus dah, dia hantar untuk guru. Boleh kepada ada? Tak kena ni, ubah. Yang ni kena tambah sini ni. Siap. Dan kami tunjuk bukan semata-mata ubah gitu dah. Dan kami tunjukkan kepada mengubahnya. Tu. Bapa ubah gini ni. Ni jalan ubahnya sebab gini. Tu mung cecek gini tak kena ni, kena ubah gini. Sebab apa? Gini. Tunjuk pula. Orang panggil jalan ubah dia tu. Bila tu kami selesai mentelaah, kami ubah dan kami tambah, kami tunjukkan kepada mengubahnya. Tu tanazuk takluk semua sekali lah tu.
Di dalam masa duduk kami dengan sakit sementara sihat baik. Artinya pada ketika tunya setengah sakit. Di dalam masa duduk kami dengan sakit. Ketika tu Syekh pada nya sakit. Sakit duduk dengan sakit tu sementara sihat baik. Sementara menanti sihat baik, sakit. Hak dihadap oleh Syekh pada ini Tok Guru dia kata ni. Seolah-olah sakit tu tidak dirasai dia. Biasanya tu Tok Guru gitu termasuk almarhum Tok Guru kita Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrah. Sakit supaya tak sakit bila boleh hitak ngajar. Tu orang kita kan ngitak ngatuklah sudah ke 10 lebih dah. Tak usah apa dia ni. Tu. Alim ulama ni kena sakit tu lah. Bila buka kitab supaya tak sakit. Banyak gitu. Tutup guru tu banyak lagu tu. Macam babak golok kan. Bila-bila sakit tu baring ngajari. Ya betul kita ada mai ada puang. Wallahu a'lam pu sambut tidur pula. Tu. Bila-bila sakit tu ngajar lagi. Sama. Ni orang panggil orang lain tu ni. Sementara duk nanti sihat tu sakit dah lagi telah pahubah tambah pula. Di mana tu? Pada jiwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu berdampingan maknanya berhampiran dengan Rasulullah, maknanya berhampiran dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika ni Syekh pada Mekah duduk di Madinah. Teka tu barangkalinya dia pergi ke Madinah jatuh sakit. Tu bila-bila jatuh sakit tu tu anak saudara dia Syekh Abdul Qadir Ismail As-Sanawi Al-Fatani tu hatalah kitab hak dia syarah ke ada atas kitab pada maka pada pun tengok Syekh pada Mekah tengok maka dia ubah, dia tambah, kemudian dia tunjukkan jalan ubah dia apa kena kata gini tak boleh kata gitu dan sebagainya. Di mana tu Madinah? Di jiwari Rasulullah, di berhampiran berdampingan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rumah Ali Abil Judi. Tu di dalam rumah, pada mana di dalam rumah Ali Abil Judi. Siapa tahu ni kita se-Google lah, kalau ada Google ambil buh lah Google dah tu. Ali Abil Judi ni siapa wallahu a'lam lah. Barangkalinya teman Syekh pada ketika mana di Madinah tu. Kami selesai tadi tu. Kami selesai telaah, kami selesai ubah dan tambah, kami tunjukkan kepada jalan ubahnya tu dengan tiada murajaah. Tak ada rojak klik ke kitab apa-apa tak ada. Pakai situlah lalu dah. Tu berkalinya anak saudara dia tunjuk, ni Tok Guru, kita syarah kitab Tok Guru, dia pun welek. Baca tak kena ni. Ni ubah ini jalan yang ubahnya ada tepi-tepinya lah ni. Jalan yang ubah dia tu ubah ini contohlah tu. Tu dengan tak ada rajak apa. Ni orang alim tu. Kita kalau terbakar kita pecing. Jadi tu start katuk tu honda. Bab tu nak suruh buat maktabah dulu tu haji. Duduk bimbang ni, duduk sini ni bimbang ni, bunyi elektrik pelik-pelik, terbakar situ, terbakar sini. Ya suruh masjid dulu, kata ni. Buat masjid siap, maktabah terbakar, pecah dia, ustaz katuk pun tak ada apa-apa. Tu. Bimbang gitu, mau kita bukan orang lain, duduk dalam kitab ni. Salah dobik, salah ngajar. Tu. Ni orang lain tengok. Dengan tidak murajaah, tak ada rajak kita apa-apa. Lepas tu melainkan kepada barang, yakni kepada ilmu yang di dalam hati jua, yakni sahaja. Ilmu hak ada dalam hati boleh kita siap sebuah. Tak ada belak bakurah tu tengok. Tak ada rajak apa tu. Buah kata Basiratul Adani tu pun tak ada rajak juga tu kalau salah. Kalau bakurah tu jelas lah, kerana ketika tu Syekh padanya musafir kan. Dalam musafir. Kalau tabsirah wallahu alam. Asal-asal tak ada rajak kau tu. Allah kelik daripada musafir. Allah pergi musafir. Apa? Duk mana ilmu dia? Dalam hati jua. Ni baru betul. Agak lain. Tapi
Nak hak dalam hati pun mari dikitab juga. Nah, mari dikitab juga. Baklah ni ada yang duk bagi ahlullah, ahlul kitab. Oh. Ahlillah lawan dengan ahlil kitab. Mana ahlil kitab ni fofok hak duk baca kitab, tauhid, fiqh ya tu tak lagi ni. Ilmu duduk dalam kitab ya. Ni. Kita nak ilmu ahlillah. Direct daripada Allah. Oh, adalah ni. Dia buat apa? VS tu. Lawanlah dah ni. Nak ngaji. Anak-anak anda nak ambil ilmu daripada ahlul kitab atau ahlillah. Tu. Ayah anda bagi nasihat sahaja. Nah, kalau ahlul kitab itu dilaknat oleh Allah dalam Quran. Oh, farq ya wi. Ahlul kitab ni laknat oleh Allah. Ahlul kitab mana? Dalam Quran tu nak Yahudi Nasara. Tu je bahaya orang duk baca kitab-kitab alim ulama ni ahlul kitab dilaknat oleh Allah lah Quran. Salah berat tu. Tu ahlillah tu ahlul kitab dah. Cuma kitab tu dalam hati dia. Tu kita tak. Kitab tu memang duduk kitab lah ilmunya. Dah. Macam tu kenali ya. Untuk kenali tu tak ada robek apa. Kitab dia mari tidur kerah. Lepas tu bila kena soal, dia pula syarah tu dia, Syekh Ahmad tu. Tu orang alim ni. Payahlah jumpa tu. Melainkan kepada barang yakni ilmu yang di dalam hati jua, yakni hati saja. Dan faham ni atah pada kata di dalam. Tu. Melainkan kepada barang yakni kepada ilmu yang difaham atas itu tu. Atah pada kata di dalam. Tu. Jadi Syekh Ba'da kata kami siap telaah, kami siap ubah tambah dan kami tunjuk ke jalan ubahan tu dengan tak ada murajaah, rojak klik kitab besar-besar ke tak ada, melainkan kepada ilmu adalah hati saja dan kepada ilmu yang dipaham saja. Tu. Allahumma ya Allah Tuhan, alhimna lis-sawabi. Tu ya Allah Tuhan, ilhamkan akan kami akan yang benar, yang betul. Itu doa dia lah tu, doa pada amin ya rabbal alamin. Bila tu pada akhir Rajab sanah 69 ba'da sulusu mi'ati ba'da alfi. Alih tu apa? Hijrah. Alih ke kha saja? Alih dia. Intaha lah tu kalau alih kan. Kalau kha saja hijrah, nak hijriyah. Tu at-tab'atur rabi'ati. Tabak yang keempat. At-tab'atur rabi'ati lah, tabak yang keempat. Habis. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala. Telah berkata oleh syarih, Bismillahirrahmanirrahim. Dia awak mula dengan bismillah belakalah. Itu semua tu sebagaimana sunnahnya para muallif memang yang mula-mula ke orang panggil mula ibtidak hakikian tu dengan bismillah, dengan basmalah. Itu nanti dia akan syarah di bawah sana tu lah pada bismillah muallif. Cumanya kenapakah Allah Ta'ala tidak mempergandingkan selain daripada Ar-Rahman Ar-Rahim pada bismillah, padahalnya tu walillahil asmaul husna, sabaik bagi Allah Ta'ala tu, ada bagi Allah Ta'ala tu segala nama yang baik-baik, tapi pada bismillahnya hanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini supaya tu makhluk ni tahu tu bahawasanya inna rahmati wasi'at anil ghadabi, supaya hamba-hamba ni tahu bahawasanya rahmat aku, kata Allah, wasi'at, terlebih luah daripada kemarahan kemurkaan aku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu tak ada kena terjemah lah, depan tu nanti ada. Wal aqibatu lil muttaqin. Ini orang panggil iktibas dengan ayat Quran ni. Tu iktibas dengan ayat Quran. Mana? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha.
nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Itu dalam Quran wal aqibatu lit taqwa. Tapi sininya wal aqibatu lil muttaqin. Mana akibah di sini dengan makna balasan baik lah. Iaitu syurga tu bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Taala. Tuh. Dalam Quran itu banyak kan hudal lil muttaqin. Al-Quran tu jadi asbab petunjuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Kami siapkan, Allah Taala kata kami cadangkan syurga tu bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau gitu takwa orang-orang awam ni alladzina yattaquna syirka. Alladzina yattaquna syirka. Ialah orang yang takut mereka itu akan syirik. Ini orang panggil takwa orang awam. Tuh. Itu orang panggil takwa orang awam. Mana? Itu orang-orang yang takut mereka itu akan syirik. Syirik mana? Ini syirik jali. Syirik ada dua. Syirik jali satu, syirik khafi satu. Syirik jali itulah orang panggil syirik dalam bab i'tiqad. Iaitu mengiktikadkan ada Tuhan selain daripada Allah, ataupun ada zat selain pada Allah tu yang sama seperti zat Allah, atau ada selain pada Allah sifat-sifatnya sama seperti sifat Allah pada nama dan makna. Tu dah. Atau ada perbuatan selain pada Allah yang sama seperti perbuatan Allah pada pihak memberi bekah, memberi kesan. Itu orang panggil syirik tu kafir tu, kekal api neraka. Dah. Adapun syirik, orang panggil khafi, syirik ahlu. Syirik yang tersembunyi itu seumpama riya, ujub, sum'ah, takabur. Itu orang panggil syirik-syirik hak dibahas dalam ilmu tasawuf. Hak tu tidaklah orang panggil kekal dalam api neraka, tapi berdosa tu berdosa. Itu orang panggil tu takwa orang awam. Kemudian takwa orang khawas ni ialah at-tanazzuhu 'ani syirki. Tuh. Takwa orang khawas. Takwa orang khawas ni tanazzuh 'ani syirki. Apa? Menyucikan hati dia tu daripada syirik. Syirik mana tu? Syirik khafi pula. Syirik khafi. Silap tu. Semula. At-tanazzuhu 'anil ma'asi. Gitu dulu. Itu orang panggil takwa orang yang khawas. Tuh. Tanazzuh 'anil ma'asi. Menyucikan diri dia tu daripada segala maksiat-maksiat. Imma zahiran wa batinan, sama ada maksiat zahir atau batin. Itu orang khawas tu. Kemudiannya at-tanazzuhu 'anil syirki tadi. Tuh. Tu orang khawasul khawas. Takwa orang khawasul khawas ni tanazzuh 'ani syirki. Maknanya tersuci mereka tu daripada syirik khafi. Mereka menyucikan hati mereka daripada riya, ujub, sum'ah. Itu lebih batin lagi lah, maksiat apa batin. Kemudiannya takwa orang yang kamil ialah tanazzuh 'anil aghyari wal aqdari amma siwallahi. Gitu. Tuh. Takwa orang yang duduk di nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, orang panggil nafsu dia tu sebagai hamba kepada Allah, ialah suci hati dia daripada aghyar, mana barang-barang selain daripada Allah, aqdar, maknanya cema-cema duniawi,
amma siwallah, barang yang selain daripada Allah. Itu orang-orang muttaqin. Kau semua tu orang muttaqin belaka tu dah. Tengok terjemuh dia, bermula puji-puji bagi Allah. Macam semalam juga itulah. Bermula puji-puji. Menunjuk kata puji situ tidak sah dah tu, banyak. Bermula puji-puji, yakni segala puji, semua jenis puji itu bagi Allah, ai mustahiqul lillah, hak Allah Taala laka. Apakah mana la mulistihqaqi. Lebih aula daripada pakai makna la mulikhtisas atau la mulil milki. Gitu dah. Allah tu Rabbil Alamin, Tuhan yang memilik akan sekalian alam. Tuhan yang menjagai. Tuhan yang memilik, mana Tuhan yang menjagai. Bila dalam milik, maknanya dia jagalah. Macam kita rumah milik kita jagalah. Walaupun rumah tu kita tak ada pun, sebulan sekali kita duk atau ke, nyuci, duk nyapuh ke apa. Maka Tuhan ni Rabbil Alamin, ay Murabbil Alamin. Yang menjagai, yang menterbiah, yang mengatur ke. Akan sekalian alam ni. Wal aqibatu lil muttaqin, dan bermula syurga itu, mana balasan baik. Itu. Asalnya akibah ni mana hujung jatuh. Tapi hujung jatuh yang kehendak sininya ialah dengan makna kemenangan apa di akhirat. Kemenangan di akhirat artinya syurga lah. Itu orang panggil kemenangan sungguh. Hujung jatuh. Itu orang panggil akibah. Hujung jatuh. Hujung jatuh yang baik. Maknanya apa? Syurga itulah. Siapa? Untuk siapa? Bagi yang takut akan dia, akan Allah. Makna takut sini bukan takut seperti kita takut pada binatang buah tu, bukan. Takut pada Allah ni dengan makna junjung titah. Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Itu makna takut di sini. Maka dalam kata takwa, takut tadi tu, ada lagi orang panggil hak perlu kita kena bawa sekali. Apa? Khauf dengan roja. Manusia ni dia seumpama burung, ada dua sayap. Burung kalau hilang satu sayap, maka orang tak panggil burung. Dia lah hak boleh terbang, orang panggil burung cacat. Manusia kalau hilang salah satu khauf atau roja, orang panggil manusia cacat. Khauf mana takut. Takut tu supaya apa? Li'tina'i lil ibadah, supaya mengamat-amati, cermat dalam ibadat. Kalau takut sehingga hilang raja harap, ketika tu bawa jadi putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala pula. Kalau orang panggil rojak tu siapa kalau hilang khauf, jadi bermudah-mudah pula dengan maksiat. Buat maksiat tak apa tu, mau ngapa ni. Maka kena wi sama berat. Tapi kata Imam Maliknya, kalau Imam Syafi'i dua-dua kena sama berat. Kata Imam Malik, ketika mana kita sihat, hendaklah khauf lebih banyak daripada rojak. Saat kita sakit, orang panggil nak dekat hampir mati. Kalau sakit tu nak hampir mati kita kata, atau kita kata sakit berat dah aku ni, tak ada jalan dah nak pulihkan hidup sekarang molek ni, maka ketika itunya perbanyakkan rojak daripada khauf. Itu supaya apa? Supaya stabil. Rojak maknanya ma qaranahu amalun, kita nak serta dengan amal, itu dipanggil rojaun. Kita nak syurga serta dengan amal taat, tidak mahu pada neraka, tinggal maksiat taubat. Itu. Kalau tidak lagu tu dia panggil umniyatun, angan-angan saja. Maka nak dapat takwa ni kena ada dua ni. Khauf, takut ni supaya kita tu orang panggil i'tina bil ibadah, maknanya mengamat-amati. Bukan pakai buat ada. Ibadat kita nak buat perlu diserta dengan ilmu. Itu. Belajar,
Bila tahu baru kita beramal. Gitu. Kau orang ni kan berakhir beramal. Biar salah apa? Baca Al-Mulk. Yang penting surah Al-Mulk akan menjadi benteng aku dalam kubur daripada azab kubur. Kabar-kabar surah Al-Mulk apa ya dalam kubur. Apa? Engkau baca tak betul? Nah, mana haji dah? Tu lagu tu. Tu sebab apa tu? Tak ada khauf tu. Tu tak ada khauf. Wala udwana illa 'ala zalimin. Ni usahanya ayat ni. Ayat ni kan salah belaka ideologi hak demo duk jual ni. Wala udwana illa 'ala zalimin. Mana tidak boleh buat permusuhan. Tidak ada yang terjemah. Dan tiada jenis berseteru melainkan atas orang yang zalim. Ini iktibas belaka dengan ayat Quran. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh buat bermusuh. Nah, kita dengan Acang tak boleh musuh. Melainkan Acang tu zalim. Apa? Melanggar undang-undang. Tu. Tidak boleh kita musuh dengan Acang sebab Cina dia. Nak tak Cina Acang ni, aku tak kira. Nah, tak boleh tu. Tu tidak boleh buat permusuhan atas nama bangsa, atas nama agama. Tak boleh. Nah, tu kerana bangsa ni ketetapan Allah tanpa ada satu pilihan daripada hamba. Nah, agama ni ketetapan Allah Ta'ala juga, tapi diberi pada hamba tu untuk milih. Nah, sini. Kalau bangsa, bagaimana kita nak pilih? Kalau beranak Melayu, mati Melayu, tak boleh. Dah nak jadi Cina. Boleh? Boleh asli. Nak berasa nak jadi Cina tak? Tak boleh dah. Beranak Melayu, mati Melayu. Beranak Keling, mati Keling. Beranak Arab, mati Arab. Tak boleh nak pilih dah. Itu nak kata bangsa tu ketetapan Allah tanpa ada satu ruang pilihan daripada hamba. Kalau dalam Quran sebut kan? Apa tu? Tu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unza wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Tengok. Tu ya ayyuhan nas, hei manusia sekalian. Nah, inna khalaqnakum, sesungguhnya kamilah yang menjadikan kamu daripada tidak ada kepada ada. Khalaqa tu kan. Wa ja'alnakum, dan kamilah yang mengubah rupa-rupa kamu. Itu ja'alah. Tu syu'uban wa qabail. Dengan pelbagai bangsa dan kabilah-kabilah keturunan. Hikmahnya apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kasih mengasihi, cinta mencintai. Karena al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Lagu tu kita dah ke Cina gocoh ke Melayu siap balas. Tak bukan ajaran Islam tu. Atau kerana agama kita buat balas tak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una rabbahum wala tasubbul ladzina yad'u min dunillah, atau kama qala Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki mereka yang menyembah selain daripada Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti mereka akan caci maki Allah tanpa ilmu pengetahuan, hanya semata-mata kerana rasa perseteruan, permusuhan. Kadzalika zayyannas likulli ummatin amalahu. Demikianlah kami hiaskan bagi manusia tu, bagi tiap-tiap agama tu akan amalan-amalan mereka. Mereka suka kata mereka tu betul, tapi akhirat esok Allah lah yang akan menyatakan kesalahan setiap agama-agama mereka. Maka tak boleh kita tu nak buat kucan dengan sebab agama. Tak boleh. Tu lepas tu nak balas tak boleh. Kalau dia tu zalim. Itu dia. Wala udwana illa 'ala zalimin. Dan tiada jenis berseteru. Tak boleh. Tidak ada jenis permusuhan dalam agama ni, tak boleh. Islam ni tak ajar buat perseteruan. Melainkan kalau nak balas juga, nak berseteru juga, atas orang yang zalim. Apa az-zalimu? Huwallazi aba an yaqula la ilaha illallah. Satu kaum. Yang ni orang zalim ni kata ulama ialah orang-orang yang enggan bahawa berkata ia dengan la ilaha illallah. Itu wakilah. Wakilah dan kata setengahnya pula az-zalimu ni man qatalal muslim. Mereka yang membunuhlah ia mereka tu akan orang muslim. Sebab tu Nabi kata
Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu sudah jadi fasik. Nah, dan membunuh akan orang Islam itu dosanya kekufuran. Itu kata ki. Wa qila humul kafiruna humuz zalimun. Ambil ayat Quran lah dah. Humul kafir, bermula mereka itu orang yang kufur dengan Allah Taala tu. Humuz zalimun. Ialah mereka yang zalim. Di sini. Lalu ulama kata zalim ni makna wad'u syai' fi ghairi martabatihi. Meletakkan sesuatu tu tidak kena pada tempat letakkan dia. Tu. Tak kena tempat tu zalim. Kalau tak kena, orang panggil adil. Ni. Diluhu wa aqrabu littaqwa. Nah, berlaku adil lah olehmu. Kenapa? Karena tak adil telah menghampirkan diri itu kepada takwa pada Allah. Itu. Jadi Nabi SAW tu contoh yang besar lah. Mana? Nabi bila pergi ke Madinah, Yathrib tu, dia ubah nama negeri dia, tidak kata Daulah Arabia atau Daulah Islamiah, tapi Madinatul Munawwarah. Negara maju yang bercahaya, yang bergemerlapan maknanya. Kemudian Nabi menyatu ke semua penduduk-penduduk selain daripada ukhuwah Islamiah, Aus dan Khazraj, Muhajirin dengan Ansar. Nabi satu kau panggil warga negara dalam Madinatul Munawwarah. Nabi kata wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh buat permusuhan melainkan bagi orang-orang yang melanggar konstitusi. Melanggar undang-undang. Maka sebab itulah Yahudi Khaybar tu diserang. Sebab apa? Ia langgar. Nah, janji dah dalam Wathiqah Madinah tu kan. Kalau orang mari serang kau apa, pakat melindungi belaka lah. Tu jangan buat macam-macam. Kami bukan orang Islam, kami orang Yahudi. Tu tak boleh gitulah. Tu orang panggil ukhuwah wataniyah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian kata dia wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bermula rahmat Allah Ta'ala. Itu orang panggil terjemah serta tafsir makna dia tu. Nah, selawat daripada Allah dengan makna rahmat, daripada malaikat dengan makna istighfar, daripada manusia dengan jin dengan makna doa, daripada makhluk jamadak selain daripada manusia dengan jin ni dipanggil tahmid, puji. Dan bermula rahmat Allah Ta'ala dan kesejahteraannya Allah, minta turun kedua-duanya tu ala sayyidil mursali, atas penghulu bagi sekalian mursalin, bagi sekalian rasul-rasul, bagi sekalian utusan-utusan. Dan atas keluarganya. Tu tengok, you mari atas keluarga tu kenapa diulangkan ala? Ada dua sebab. Pertamanya diulang ala dua kali ni li raddi ala syi'ati, kerana nak rak di atas fuq syiah yang menggunakan hadis palsu. Kata kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la tafsiluni atau la tufassiluni baini wa baina ahli bi'ala. Jangan kamu ceraikan di antara aku dengan keluarga aku dalam selawat dengan kalimah Allah. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai nahy anil munkar, nak menegah kalau panggil kemungkaran puak-puak Syiah ni, bila selawat ke atas Nabi dan keluarga Nabi diulangkan kalimah Allah wa ala alihi. Gitu. Kemudian kenapa kalau diulangkan wa ala alihi? Kerana nak isyaratkan kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tadi raddi ala syi'ati. Kemudian li isyarati i'tiqad ahli sunnati wal jamaati. Kerana nak isyaratkan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apa pegangan ahli sunnah wal jamaah? Iaitu rahmat dan sejahtera yang dikurniakan oleh Allah ke atas keluarga Nabi, itu tidak sekali akan menyamai dengan rahmat dan sejahtera yang Allah Ta'ala kurniakan ke atas Nabi. Kenapa? Kerana Nabi itu maksum. Adapun keluarga Nabi itu mahfuz. Kamal anbiya maksuman thumma awliya mahfuzan. Itu dah. Kata Imam Kushairi kalau tak silap, seperti sebagaimana para nabi itu ialah maksum, maka para wali itu ialah mahfuz. Maka tak menyamai itu rahmat Allah wala kita minta turunkan di atas keluarga Nabi
adakah sama setara dia dengan rahmat dan sejahtera yang kita minta Allah Ta'ala turunkan di atas diri Nabi kita Muhammad SAW? Tidak akan sekali-kali menyamai. Kenapa? Karena makam kenabian itu lebih tinggi daripada makam keluarga Nabi. Gitu dah. Jadi ada dua lah tu. Di ala alihi itu ada dua isyarah. Pertamanya isyarah raddi ala syiah li raddi ala syiati. Yang keduanya isyarah kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Adapun syiah dak, keluarga Nabi dengan Nabi setara. Sebab tu ada imam maksum tu. Sebab tu dia selawat lah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hanya dua gitulah, nama pondok Rumi kata syiah pula. Tu cara syiah selawat gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tu tak ada wa ala ali Muhammad. Tapi menefok ya lupa selawat ni. Kalah kita ahli sunnah. Tu kalah kita. Dan sahabatnya wasahbih, dan sahabatnya sahabat Nabi. Ini bagi minat fil khas alal ammi lah. Kerana selawat di atas sahabat ni tak ada al-Quran, tak ada hadis. Cuma dipahal ke sunat kita selawat juga di atas sahabat tu atas jalan qiyasun aulawiyah, atas jalan qiyas aulawi. Mana? Kalau selawat di atas keluarga Nabi pun Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sedangkan keluarga Nabi itu ila yaumil akhir, hingga ada pada hari akhirat. Tu hingga hampir hari akhirat ni keluarga Nabi ni akan ada. Kerana keluarga dengan makna umumnya, keluarga dengan makna apa? Keluarga fi maqamid du'ai, ya keluarga ni ada tiga kan? Fi maqamid keluarga alun Nabi fi maqamil madhi, satu. Fi maqamiz zakati, dua. Fi maqamid du'ai, tiga. Keluarga Nabi pada makam puji itu kullu mu'minin, tiap-tiap orang mukmin taqi, yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Itu makna awliyaillah tu lah, para-para waliullah. Walau dia bukan zuriyah pun, tapi alun Nabi juga. Sebagaimana Nabi kata Salman min ahli baiti, Bilal min ahli baiti. Dia tengok apabila anak Fatimah dah ada ni. Tu. Kemudian keluarga pada makan zakat, tu maklumlah. Tu. Kalau Imam Abu Hanifah, Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Uqil, Alu Harith, Alu Abbas bin Abdul Muttalib. Tu kalau selina Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Maliknya Banu Hashim saja, atau Banu Hashim saja dah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Banu Abdul Muttalib saja. Kalau kita Imam Syafi'inya, Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Adapun keluarga fi maqamid du'a, ialah tiap-tiap orang mukmin. Walaupun dia kaki maksiat, bahkan yang bermaksiat itulah mustahak pada berdoa. Jadi keluarga tu sampai hampir kiamat pun ada. Adapun sahabatnya makamnya khusus. Man laqiyan nabi fi zamanin nabi, ataupun mubasyaratan fi zamanin nabi wa amana bihi wa mata ala zalikal iman fahuwa sahabiyun. Orang yang berjumpa Nabi pada zaman Nabi secara langsung, yakni pada zaman Nabi, fi hayatin Nabi, pada kehidupan Nabi. Maknanya orang yang qazah dengan Nabi pun tak mungkin sahabat lah tu. Tak kena lah Ustaz Wan Syukri buat menganyi. Wan aku tok guru dia tu sahabat lah kau. Sebab apa? Sebab yang qazah. Tak bukan sahabat. Kerana orang sahabat ni mesti jumpa Nabi ketika mana Nabi hidup. Bukan saat Nabi wafat dah lah ni. Benar beriman dengan Nabi dan wafat di atas demikian itu iman, bagus sahabat. Maka sahabat ni maka dia khusus. Maka sunat kita selawat juga di atas sahabat dengan jalan mutabaahkan selawat di atas keluarga Nabi. Gitu dah. Maka sebab tu wasahbihi, dan minta juga rahmat sejahtera tu turun di atas sahabatnya sahabat Nabi ajma'ina, semua sekali, tak tinggal wala seorang. Kerana sahabat tu dia banyak tabaqah pula. Sahabat ni ada banyak tabaqah. Orang Badui pun sahabat. Sini, hok kecil ni masjid kan, sahabat Nabi juga. Ya sungguh. Hok tanya soalan pelik-pelik ke Nabi lah tu orang Badui. Orang Badui ni orang tak ada akhlak, tak ada adab. Ya orang kampung, orang panggil dah. Orang panggil, orang kampung.
Nabi duk cerita akhirat gini. Ibu dia tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah tu?" Ha. Duk cerita kiamat gedugegan. Bila nak berlaku tak tahu nah. Kan ganas soalan. Ha tu. Sahabat pakat tengok gitu. Anas bin Malik kata, "Ih, aku geran nak terkeh." Nah. Para Nabi tanya, "Ma'adatalah? Apa persiapanmu tanya kiamat bila nak berlaku tu?" Dia kata, "Ma'adatu, tidaklah aku ni buat persiapan melainkan hubbullah wa rasulah, cinta ke Allah dan rasulnya Allah." Maka Nabi kata, "Anta ma'aman ahbabta." Nah, mu akan serta yang orang yang engkau cintai. Maka sahabat ketika duduk tengok gitu kau orang Arab Badui nak marah, dia kata tak ada dah. Lepas pada hadis tu, hotulah hadis hok paling sahabat-sahabat suka sekali. Pakat terima kasih kau Arab Badui. Bagus mu tanya soalan tu. Sebab tu guru kadang-kadang tak boleh gak orang tanya. Nah, justru kadang-kadang ada ke haji-haji. "Ustaz, tanya soalan ke?" Orang lupa kat tengok gaji kau. Tak ada atak tanya soalan. Kadang-kadang Tuhan nak ilmu tu melalui orang yang tak ada ada. Tu orang tak ada adat tu Tuhan Tuhan asbab bagi dapat ilmu pada orang lain. Hok duk jurusnya macam penyanyi nasyid kadang-kadang ya sedih bodoh kau satu dak pun tidur slow tidur nah. Tunggu tu bila kau mak suka. Nampak macam jurus tunduk depan tu urusnya macam sahabat dulu tunduk depan Rasulullah. Padahal dia tidur keroh-keroh. Baik orang Arab Badui pula. Tu habis situ. Amma ba'du. Tak ada terjemah lah. Yang terjemah dah tu. Adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada khutbah kita adalah basmalah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah tu. Maka tatak kalau adalah tahun 1367. Yang ni Hijriyah lah ni. Nah, tu 1367. Ai lama dah weh. Nah. Berapa dah weh? Lebih dah 100 dah. Lebih dah. Nak kita. Tak lebih lagi. 1367. Kita lah ni 1400. Tak ingat lah kau dah 1400 berapa. Kita 1443. Dah habis lagi dah. Muka dia pun tidak dah lama ni, baru ke? Berapa tahun? 60 tahun. Boleh kurang tu. Meminta daripada hamba oleh beberapa saudara hamba. Saudara sini saudara pada agama lah ni. Tu saudara hamba. Boleh jadi juga saudara makna adik-beradik sungguh. Dan boleh juga. Nah, saudara dengan anak agama boleh. Saudara dengan adik-beradik sungguh boleh jadi. Sebab adik-beradik ya, petutuk guru belaka ni, alim ulama belaka orang menuntut ilmu agama. Minta gapo akan bahawa hamba membaca atas mereka itu saudara hamba akan risalah idahil murami litahqiqi subulis salami. Tu ada beberapa saudara, barangkali anak murid dia lah. Orang dulu dia anak murid sebut saudara-saudara, saing-saing gitu. Nah, orang lah ni jangan ini anak murid-murid saya dah ni. Tu bahasa diri pun ustaz. Ustaz tak free lah masa ni. Orang dulu dak hamba gitu ya. Ni siapa ramai-ramai ni? Saing-saing belakang ni. Gitu ya. Jadi anak murid dia lah ni minta dia baca kaki risalah idahil murami litahqiqi subulis salami. Siapa milik siapa, karangan siapa idahil muram ni? Bagi guru besar hamba. Tok guru hak besar lah. Mana hak dia buat jadi tok guru besar dia. Yang mengaji sungguh-sungguh. Yang sangat muhakkik. Sangat muhakkik. Mana orang yang apa dia panggil? Orang yang menyebut ke satu masalah tu serta dengan dalil saja dah. Itu dia panggil muhakkik. Itu orang panggil muhakkik. Mana isbatul mas'alah bid-dalili. Itu orang panggil muhakkik. Isbatul mas'alah
Nah, bidalil. Orang yang menyebutkan, mengisbatkan satu masalah dengan dalil. Tu. Siapa muhakkik ni? Asy-Syaikh Wan Ismail. Asy-Syaikh Wan Ismail Al-Mudaqqiq. Oh, pula mudaqqiq pula. Tak ada muhakkik. Mudaqqiq pula. Makna mudaqqiq ni alladzina yashtaharu bin nazarid daqiqi wal bahsil amiqi. Begitu apa? Mudaqqiq ni alladzina yashtaharu. Orang-orang yang dimasyhurkan bin nazarid daqiqi, dengan tilikan yang halusi, wal bahsil amiqi, dan perbahasan yang mendalam. Itu dipanggil mudaqqiq. Tuh. Orang panggil isbatul masalah bidalil. Tuh. Wad dalili ala dalili. Gitu ni. Isbatkan satu masalah dengan dalil, dan dalil di atas dalil. Itu dia panggil mudaqqiq. Ada satu lagi. Tadqiqut apa? Tadqiqut tadqiq. Gitu kan dalam kita Syekh Jamal Faruq. Kau tu tadqiqut tadqiq ni lebih lagi lah. Halus lagi maknanya. Menyebut satu masalah dengan dalil di atas dalil, dalil di atas dalil di atas dalil. Tu tadqiqut tadqiq. Tu kita tak boleh raga deh. Tok Bakir pun tak lepas kita. Siapa ni guru besar hamba yang sangat muhakkik? Al-Mudaqqiq Asy-Syaikh Wan Ismail Ibnil Marhum, anak laki-laki bagi orang yang dirahmati oleh Allah, Wan Abdul Qadir Al-Masyhur, yang dimasyhurkan Wan Abdul Qadir ni dengan Tuan Bendang Daya. Orang panggil Tok Benda Daya. Tok Benda Daya ni ada Tok Benda Daya 1, 2 dia ni. Tok Benda Daya hok dapat orang panggil apa? Doa malam Lailatul Qadar tu Tok Benda Daya 1, 2, 1. 1 deh. Tok Benda Daya 1. Tak tahu mana soal. Tu dapat orang panggil doa makbul pada malam Qadar. Iaitu minta supaya Allah Ta'ala jadikan zuriat dia tu 7 keturunan alim-alim belaka. Lepas tu kata makbul tu tahu di mana Ustaz? G1 jumpa sore tu keturunan je. Tu baba wa autak tu keturunan Tok Benda Daya tu. Alim sungguh-sungguh. Tu tanda kata bahawasanya makbul doa Tok Benda Daya ni. Tu tengok. Tengok habis. Patuk dia putuk Syekh Wak Ahmad tu. Haling dengung-dengung dah. Nak. Tu tok guru bagi tok kenali. Nak. Berapa puluh bahasa dia menguasai. Berapa ratus ilmu dia kuasai. Ilmu ratus, bahasa tu puluh bahasa. Kitab pun ada Wak Emah ni. Tu dia bakar kitab tu. Tapi kitab jenis orang panggil mujarrabat tu ada banyak lah. Ada bawah tu antara lain Luqtatul Al-Ijlan. Tak ingat nak pering lagi. Ada apa ding gurung nak lama dah hidup musuh tu. Tempat tu stek tu. Tu Syekh Wan Ahmad. Tapi orang lah ni kapi lah kau, sesak lah kau dah. Habis. Tu senantiasa keduanya ni doa lah ni. Mudah-mudahan senantiasa keduanya. Siapa? Guru besar hamba Al-Muhakkik Al-Mudaqqiq Syekh Wan Ismail pada Mekah, dan ayah dia sendiri Syekh Abdul Qadir Tok Benda Daya. Senantiasa kedua-duanya, yakni mudah-mudahan senantiasa keduanya di dalam dunia dan akhirat berbahagia. Itu. Minta-minta mudah-mudahan dua-dua tu saadah lah belaka. Itu makna gitulah, dunia dan akhirat.
Maka tak kala tu jawab bagi tak kala ni, maka sukalah hamba bahawa menulis akan tulisan. Tak kala mana ada beberapa saudara tu minta hamba baca risalah guru hamba, maka sukalah hamba bahawa menulis akan tulisan. Tu tulisan mana sifat? Yang daripada surahannya. Baca surah tu, baca surahan, mana syarahan, huraiannya guru hamba yang diingatkan. Itu artinya dia pun tak ada rojok jugalah. Dia pun tulis syarah di atas karangan guru dia pada MK tu. Hak dia ingat syarah daripada tok guru dia pada SD. Ya, tu. Tulisan tadi tu sifat yang kedua bagi tulisan. Yang menerang ia tulisan akan maksud risalah itu. Tu risalah mana? Risalah Idahul Muram tadi tu. Risalah itu, ini risalah Idahul Muram tadi tu, bagi pembacanya risalah itu bi ghayatil wuduhi, dengan menerang takluk pada kata menerang tu. Yok campur habis jauh yang arak lah tu lah. Tu ni. Tu. Menerang takluk pada kata menerang. Menerang tadi tu bi ghayatil wuduhi, dengan sehabis-habis penerangan, dengan sehabis-habis kenyataan dan penjelasan. Nah gitulah. Kita baca sampai habis dia ni dah. Dan hamba campurkan akan tulisan ni. Tu hamba campur mana gaul sekali. Sebab itulah tengok tu bawah ni bismillah hak dalam kurungan tu, hak tu Idahil Muram. Kemudian hak luar daripada kurungan tu, hak tu hak Misbahul Ulam. Dah hak syarah, hak bismillah tu, hak dalam kurungan tu hak musannif. Tu campur tu gaul sekali maknanya. Hamba gaul sekali kata, seperti jasak dengan roh. Tu nak ayat sebatinya jasak dengan roh. Tak boleh cerah tanggal lah weh. Bila kalau cerah pun siapa ajau cerah agaklah. Engkau jasak ni satu zat, roh satu zat, bukan seluruh sifat bagi jasak dah. Tu artinya roh tu satu zat, jasak satu zat. Boleh cerah tak dua tu? Boleh. Bila siapa ajar dia. Tu. Tapi ketika mana dia tak cerah tu, adalah supaya satu dah. Supaya tu lah dah. Tu nak gitu. Supaya apa tu? Ilak pada kata hamba capur. Hamba capur tu apa hamba capur? Apa hamba capur supaya jasak dengan roh? Supaya jadi ia tulisan peringatan bagi hamba yang qasir, yang cuai. Mana yang qasir? Qasir mana yang cuai? Qasir ni cuai ni. Qasir katanya qasir. Yang tu Arab dah tu. Qasir tu ni. Cuma hak Kelantannya qasir tambah hamzah. Hamzah tu. Qasir. Arab qasir. Qasir ni mana cuai ni. Tu sana. Jadi dia buat capur, orang panggil gaul syarah dengan risalah Idahil Muram tu, supaya pertama ilaknya jadi ingatan bagi hamba tu orang panggil nak ingat enggak. Tu orang panggil ini orang panggil tawaduk musannif, tawaduk syarah. Lagi pula nak mengamalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ibda bi nafsika, mana mulakan kebaikan tu dengan diri kamu sendiri. Gitu. Dia mula dengan diri dia. Bapa hamba capur tulisan ni dengan syarah supaya jasak dengan roh ni, supaya hamba sendiri hak kat sini pun boleh hamba ingat pula. Gitu. Berkata supaya hak jahil-jahil ni boleh ngaji lah weh. Selalu dah atas muka ke tu ni. Ada supaya hamba pun orang hak kat sini boleh jadi ingatan. Dan menerang atas pada kata peringatan atas itu, supaya jadi ia tulisan penerang hati mereka yang belum mahir. Allah molek dah weh. Tadi untuk musannif, untuk syarah. Jadi awak mula kebaikan tu untuk diri dia sendiri dulu. Kemudian
barulah manfaat ni dia kata untuk kita-kita. Apa? Kita termasuk dengan hamba sendirinya yang belum mahir, tak mahir. Tu. Dan patutlah dimulai dengan dia dengan tulisan. Mana ni? Dan patutlah dimulai dengan dia dengan tulisan. Jadi dia kata moleknya kalau kelas ibtidai tu mula kitab ni kata. Nah gitu. Nah, dan patutlah dimulai dengan dia dengan tulisan pada mengajarkan hamba dan sahaya. Hamba sini tu bukan diri dia dak. Hamba sini mana? Hamba lah. Tu. Hamba orang jenis berasa diri dia hamba pada Allah. Boleh agak kita kata itu. Nah, sahaya moga zaman dia ni tak ada dah hamba saja. Ada lagi tak? Tak ada dah ni. Nah, tak tahu ada lagi dah. Kalau zaman Utsmaniyah tu ada lagi dia tu ni. Zaman ni Utsmaniyah utuh dah saja. Utuh dah ni zaman ni. Jadi hamba tu tak ada dah saja. Jadi hamba dan sahaya sini maknanya orang-orang yang mas'ul dia, orang-orang yang di bawah tanggungjawab dia. Itu makna gitu. Jadi kalau kita nak mengajar anak bini kita seksaknya mula kitab ni molek kata. Nak gitulah. Dan hamba pernamakan dia tulisan Misbahul Ghulami. Atau kita nak baca Misbahul Ghulami boleh ke? Tak ada apa sekali tu. Nah, tu hamba pernamakan dia tulisan Misbahul Ghulami. Pelita bagi kanak-kanak bisyarhi idahil murami. Pelita bagi kanak-kanak ni dengan mensyarah menjelaskan risalah idahil muram. Penerangan yang dituntut. Wallaha dan hanya kepada Allah jualah orang panggil taqdimu ma haqqu ta'khiru tufidul hasra. Gitulah. Wallaha dan hanya Allah Taala sahajalah as'alu aku meminta. Aku minta gapo? Akan Allah Ta'ala sahajalah ayyam bihi, bahawa memberi manfaatlah ia Allah bihi dengan dia dengan misbahil ghulam. Boleh tak? Tu memberi manfaatlah ia Allah dengan misbahil ghulam ni kula akan tiap-tiap man mereka talaqahu yang bertalaki yang mengaji akan dia misbahil ghulam ni biqalbin salimin dengan perut yang sejahtera maknanya ni. Dengan hati yang sejahtera. Kalau hati gundah gulana ngatuk taruk cetah tak boleh tu. Tak dapat manfaat dah kat ni. Jadi kalau orang hok nak dapat manfaat yang ngaji kena cool hati dia. Panas-panas pun tu minum air. Rasa kering tekak apa? Cucuh gilah. Yang penting hati kena cool. Baru dapat manfaat mengaji kita ni. Tetapi Tok Guru tak bolehlah berasak ke apanya kerana ni video apa. Wa ayyaja'alahu dan bahawa ni atas perkataan ayyan fa'alah. Wallaha as'alu dan aku minta akan Allah Ta'ala sajalah bahawa menjadilah ya Allahu akan ya ini syarah atau misbahil ulani khalisan sebagai ikhlas licing hati liwajhihi bagi zatnya orang panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli bagi zatnya Allah Ta'ala al-karimi yang maha mulia wala haula tidak ada daya dalam nak mengerjakan nak meninggalkan maksiat wala quwwata dan tidak ada upaya dalam nak mendirikan taat ibadat illa billah melainkan dengan daya dan upaya bi'aunillah pertolongan Allah. Allah tu al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Maka kata hamba berkata guru hamba atalallahu baqa'ahu wallahu alam. Itu di situlah. Sikit dah. Ni sikit dah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat 13. Ini mujuhi dia ayat awal-awal. Wal maqalatul khamisatu wal 20 dan bermula maqalah yang ke-25. Wal maqalatur rabi'atu wal 20 dan bermula maqalah yang ke-24. Anin nabi diriwayatkan daripada nabi. Anin nabi ay ruya anin nabi lah, diriwayatkan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa kharaja yang keluarlah ia man min zullil maksiyati daripada kerendahan maksiat
ila izzit ta'ati, kepada ketinggian taat. Kalau gitu kata Syekh Nawawi Banten, wa hadza min idafati sifati lil mausufi, dan ini orang panggil idafat sifat bagi mausuf. Tu apa makna? Ai man tarakal maksiata allati tusiruhu zalilan. Mana maksiat yang rendah dan taat yang tinggi. Itu idafat sifat bagi mausuf, Man taraka, barang siapa yang meninggal ya man al maksiata, akan maksiat allati tusiru, yang bermula maksiat tu menjadilah ia maksiat hu akan dia man zalilan, menjadi apa? Zalilan, akan kehinaan, kerendahan. Wa amila ta'atan, dan beramalah ia akan ketaatan allati tusiruhu, yang menjadilah ia taat tu hu akan dia man azizan, akan yang mulia, yang tinggi. A'tahullahu, nescaya mengkarunialah akan dia man oleh Allah, oleh Allah Ta'ala, salasa sifatin mahmudatin, akan 3 segala sifat yang dipuji. Mana yang pertama? Yang pertama, orang yang tinggal kerendahan maksiat kepada ketinggian taat ni, Allah Ta'ala akan bagi 3 perkara. Mana? Aghnahullahu Ta'ala min ghairi malin, mengkaya akan dia, akan man oleh Allah, min ghairi malin, daripada ketiadaan harta. Bukan kaya dengan sebab banyak harta, bukan. Sebab tu Nabi kata kan, laisal ghina an kathratil aradi, bukanlah kaya tu dari kerana banyak harta, walakinnal ghina ghina nafsi, akan tetapi kaya sebenarnya ialah kaya jiwa. Tu Allah mengkaya akan dia min ghairi malik, daripada ketiadaan harta, yunfikuhu, yang dibelanjakan akan dia, bal bisukuni qalbih, bahkan kaya dia dengan diam hati. Diam hatinya serta Allah. Bapa? Moga dia bergantung dengan Allah kan? Walaupun dia tak ada harta, duit ada 10 hia, tapi tetap dia sedekah. Apa? Dia yakin Allah Maha Kaya. Maka dia tawakal dengan Allah Hayyul la yamut. Bukan dia bergantung dengan harta dia. Harta dia wujud, kemudian fana. Kalau bergantung dengan orang, hayyun yamut, hidup kemudian mati. Hayyun summa yamut. Adapun harta ada kemudian binasa. Bila binasa tak ada tempat bergantung, tu susah tu. Kalau bergantung dengan Allah Ta'ala, alalah. Kaya selalu dah selama-lamanya. Kerana Tuhan kaya mutlak. Wa ayyadahu, dan memenanglah akan dia, ay qawwahu, mengkuatlah akan dia. Maknanya memenang tu nak mengkuat, min ghairi jundin, daripada ketiadaan tentera. Apa makna jundin? Ay asakir, mana asakira, mana tentera-tentera, yu'inunahu, yang menolongilah mereka itu, askar-askar tuhu akan dia man. Tidak ada, tak perlu. Bal, patu menang dia tu lagu mana? Allah Ta'ala memenangkan dia. Bal biquwwatillahi ta'ala, bahkan dengan kekuatan Allah Ta'ala sendiri. Tengok. Wa a'azzahu, dan Allah memuliakan dia, atau wa a'azzahu ay ghalabahu ala aduwihi. Itu maknanya. Wa a'azzahu maknanya memenangkan akan dia man di atas musuhnya man. Dan Allah Ta'ala memenangkan dia man, barang siapa di atas musuhnya man, min ghairi ashiratin, daripada ketiadaan penyokong. Ashirah ni mana penyokong? Ai jama'atin yu'ashirunahu, satu jemaah puak yang ramai, yu'ashirunahu, yang menyokonglah mereka itu, ma'ashirah atau jamaah tu, hu akan dia man. Lepas tu menang lagu mana dia? Di atas musuh dia. Bal binasrillahi ta'ala, bahkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kalau kita yakin kan? Dapatlah. Kalau kita tak yakin, baca sajalah. Sedap maksiat lagi Habis itu. Kemudian wal maqalatul khamisatu wal 20 ruwiya annahu alaihi salatu wassalamu kharaja dzata yaumin ala ashabih faqala kaifa asbahtum wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.